Wah, tepukan gemuruh sikit untuk kita punya tetamu jemputan pada hari ini. Bukan sahaja boleh bercakap, malah boleh main gitar. Betul Bolehlah sikit-sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke Mantul Babe. Boleh tak kita buat macam tu? Kita buat, saya kata selamat datang, cakap Boleh, Mantul boleh. Babe No macam tu problem. Tak ada masalah. Alright, selamat datang ke Mantul Babe. Baik, so korang dah dengar dah orang yang sangat hebat di sebelah saya ni bermain gitar. Apa orang kata kat bahasa Melayu, memetik gitar kan? Memetik jari di gitar. Memetik gitar lah. Lebih kurang lah Lebih kurang lah. So saya Iman Nur Hizam sebagai moderator, host anda pada hari ini. Dah bersama-sama dengan tetamu jemputan yang sangat istimewa dalam slot segmen Mantul Beat yang dibawakan khas kepada anda oleh Komunikasi Barisan Nasional. Jadi korang mesti dah terfikir-fikir, tertanya-tanya, siapa dia ni? Dah lah pandai main gitar, handsome, pakai jaket warna brown, datang pun naik dengan driver, betul? Boleh lah. Boleh ya? Baik, insyaAllah. Sebelum saya introducekan beliau, minta tolong semua komen, share dan like banyak-banyak. Like banyak-banyak, share banyak-banyak supaya satu Malaysia tahu, terutamanya adik dan kakak dan juga mak ayah. Dan juga minta komen. Kalau boleh komen baik-baik. Kalau tak baik pun silakan komen. Sebab kita pentingkan feedback anda. Baik, tanpa melengahkan masa, Iman nak introducekan kepada korang semua orang yang sangat handsome ini. Beliau merupakan Dr. Jazmin Zakaria. Betul, Doktor? Ya. Yang merupakan seorang penganalisa politik yang juga ada PhD. Doktor tu doktor PhD tau. Bukan doktor pembedahan, bukan doktor medical kan. Bukan doktor hati. Bukan doktor hati. Tapi dia boleh jaga hati anda lah dengan baik. Doktor ada seorang isteri, bukan dua Ya, saya telah berumah tangga. Berumah tangga. Saya jaga isteri saya je lah. Jaga isteri. Okay, so minta maaf lah semua. Dulu zaman bujang doktor ni playboy sikit. Tapi sekarang dah kahwin tak boleh kan. Senyuman macam tu pun dah boleh dapat dah berapa? 3-4 orang lah. 3 orang kan tak adalah. Tak ada lah, sikit-sikit lah. Ada saham sikit je lah. Saham sikit. Alright, insyaAllah boleh panggil doktor? Ke nak panggil abang ke? Mana-mana boleh. Boleh. Rasa selesa. Doktor lah. Alright. Dia doktor kepada hati, doktor kepada political science dan juga doktor kepada gitar. So doktor, kita nak sembang-sembang sikit lah hari ni. Dan juga nak bertanya lah terus. Kita nak cakap pasal undi 18. Tentang anak-anak muda. So mungkin first take lah. Apa yang doktor rasa situasi politik negara kita sekarang macam mana? Okey, pada pandangan saya lah. Sebelum kita pergi lebih jauh lah. Kita memahami situasi politik masa dalam keadaan selepas pandemik. So kita kalau memahami politik negara kita haruslah berasaskan sejarah dan asas penubuhan negara dan isu-isu semasa dan konten politik negara kita. Yang mana kita ni asal daripada konsep demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. So maknanya politik kita itu harus dinilai berdasarkan structure tersebut. Sebab kalau kita melihat politik Malaysia ni macam demokrasi liberal pada mana di Amerika, di negara-negara Skandinavian dan sebagainya, itu adalah salah dan sukar sebenarnya. Dan dia akan nampak ketidaksesuaian apabila kita menilai situasi politik Malaysia. So harusnya kita memahami landscape politik kita dari sudut sejarah dan composition yang ada di negara kita. Lebih baiklah. Dan kalau kita refer balik kepada konteks situasi politik semasa, dia agak merisaukan kerana ketidakstabilan politik ataupun kuasa-kuasa politik negara kita dan pertembungan. Kalau saya lebih suka menggunakan perkataan sosialisasi lah. Sosialisasi politik di negara kita ni agak membimbangkan sebenarnya. Kalau saya meletakkan tidak matang tu boleh kata tidak matang juga sebenarnya, tetapi mungkin agak bunyi radikal sikit lah. Kasar sikit lah, keras bunyinya kan. Berbanding dengan politik-politik di negara luar kan. Tapi kalau kata kasar, ada kasar lagi. Seperti di Filipina dan sebagainya kan. Kalau tak keluar pistol tak jadi kan. Asah parang sebelum election. Betul. Itu memang biasa berlaku Di Filipina di Filipina dan sebagainya. Tetapi kita punya political transition ni sebenarnya agak okey, harmoni jugalah. Walaupun ada berlakunya ketidakstabilan. Tetapi current situation, suasana sekarang ni harus kita menstabilkan politik itu. Kerana banyak kesan-kesan sampingan itu. Kalau kita tidak membincang, sebab sekarang ni perbincangan kita banyak menjurus kepada tadi undi 18, kepada isu kepada pilihan raya yang akan datang ni insya-Allah kan. So isu kita ke arah itu.
Kan bagaimana kita menstabilkan politik yang suasananya berlaku pada ketika ini. Kerana kesannya sangat besar. Kan Betul. kalau kita tengok currency kita makin jatuh, makin merudum. Hampir Kemudian lima ringgit untuk satu US dollar dah sekarang. US dollar. Dan pelabur-pelabur luar yang telah banyak melarikan diri mereka, kan, foreign investor tu banyak lari ke negara luar seperti di Kalimantan, kalau di Southeast Asia. Betul. Ya, sebab mereka melihat peluang mereka lebih besar di situ. Betul. Malah antara ukuran utama mereka itu adalah kestabilan politik. Sebab kita pernah belajar, bukan kita lah, mereka sendiri pernah belajar apabila transition PRU 14 2017, kemudian pergi ke the new government PH pada ketika itu, cancellation of mega project ini banyaknya telah memberi satu tamparan hebat kepada pelabur-pelabur luar. So seperti di China, Singaporean punya government and also China. So isu yang berlaku ataupun tindakan sebelum-sebelum ini telah memberikan keresahan kepada pelabur-pelabur. So mereka takut. Even Taiwan sendiri pun withdraw kita punya withdraw pelaburan daripada khazanah nasional beberapa bilion, kan. Maksudnya mereka ada rasa kerisauan. Ketakutan. So bila datang dengan strategi baru untuk investment, so dia tidak melihat first ataupun priority itu di Malaysia sekarang. Dulu kata orang kalau Malaysia ni memang megah lah. Kan, tempat untuk melabur. Dalam banyak-banyak Southeast Asia kita ada national car. Walaupun dia dalam konteks politik dan sebagainya. Kita ada KLCC, kan. Maknanya kalau kita nak measure dari sudut kemajuan negara berbanding dengan negara Southeast Asia lain, kita memang ke depan selain dari Singapura. Kan? So patutnya tarikan utama dalam investment ni patutnya ke Malaysia. Tetapi benda dah berubah. Betul. Ini antara current situation politik. Sebab saya bukan sekadar melihat situasi atau suasana politik dalaman ataupun domestic politics. Saya lebih suka juga melihat politik-politik luar ataupun kesan atau implikasi kepada masa depan negara dan negara-negara jiran yang lain. Doktor, macam kita boleh buat perbezaan tak, Doktor? Macam zaman PH tu, dia perumpamaan dia macam ni. Kalau waktu zaman pemerintahan Pakatan Harapan, orang negara luar ni, contoh macam Taiwan Doktor cakap tadi, macam China juga nak bagi kita nak bagi kita baju, kan? Nak bagi kita baju, bagi kita kain untuk buat baju, untuk sama-sama boleh dapat manfaat. Tapi disebabkan Pakatan Harapan mentadbir, dia buang baju, dicampak balik. Nah, kita tak nak kain ni, kita tak nak buat baju dengan korang. So dia macam pelik tak, Doktor? Bila orang nak buat satu development, apa yang boleh manfaat kepada rakyat seluruh Malaysia, kita pula yang tolak. So orang pun kata, tak payahlah bagi. Orang lain pun kata, negara ni memang tak nak ada orang bagi benda-benda pun kat negara ni. Betul tak, Doktor? Jadi kalau pandangan saya lah, kan, dari sudut politik, mana-mana kerajaan cuba membuktikan ataupun menonjolkan kelebihan masing-masing lah, kan. Kalau matlamat awal Pakatan Harapan ni adalah untuk membetulkan, rectify the government itself at the very beginning, kan, dengan manifesto yang sangat catchy lah. Tetapi memang ialah sebab ada kata terlalu singkat masa selepas mereka tumbang dan sebagainya dalam 22 bulan. Tetapi pada 100 hari pertama ataupun 100 hari kedua ke, kan, sepatutnya ada perancangan lebih teliti lah. Tetapi keputusan-keputusan seperti tadilah, projek-projek mega, kan, akhirnya ditamatkan, dibayar pampasan dan sebagainya, itu sebenarnya merugikan negara sikit sebanyak, kan. Sebab tadi fokus tadi untuk mensejahterakan rakyat. Betul. Mungkin pada pandangan mereka dengan membatalkan projek-projek mega dia boleh mengembalikan wang negara dan sebagainya, tetapi untuk long term tidak bagus. Dan mungkin ada projek-projek yang mungkin melihat benda tidak ada potensi tinggi, tetapi projek-projek memberi impak yang besar pada rakyat, yang membangunkan sosioekonomi itu harus difikirkan semula. Mungkin saya perasan dulu memang ada dulu kalau satu Malaysia punya konsep itu dulu terlalu sinonim dengan pemerintahan terdahulu, Barisan Nasional dan sebagainya, dan mereka cuba rebranding balik dengan penubuhan PSH, klinik community daripada Klinik Satu Malaysia, kan, rebranding itu, ya. Benda sama je. Benda sama je, ya. Tapi itu lebih baik sedikit daripada membatalkan projek-projek besar, kerana dia memberi impak yang agak negatif sebenarnya. That's why kalau current, macam berbalik tadi isu tadi, kan, mega investor ini, mega projek ini pun semua dah divert ke tempat lain lah, because of the previous issues lah. Itu jadi inilah. Jadinya, Doktor, kalau kita tengok sekarang ni, kan, banyak isu-isu dari segi orang berikan tomahan lah. Orang kata kalau politik ni memang berkait rapat dengan tomahan. Orang A cakap A, orang B cakap B, semua ada satu yang betul tak tahu. So mungkin macam mana, Doktor?
Dia sebenarnya berbalik pada isu kita memahami bahawa ketersediaan kita untuk adakah kita matang atau tidak dalam berpolitik ini. Sebab tu saya tadi peringkat awal kita bincang tadi, rakyat Malaysia ni bersedia ke untuk jadi matang? Kita bersedia untuk ni 18, kononnya 18 dah cukup matang. Kita bersedia untuk keterbukaan politik. Tapi bila rakyat ataupun orang yang kata berminat politik nak tahu pasal politik, dia tak terima pandangan-pandangan lain pula. Dia terima obses dengan satu pihak je. Ataupun dia hanya melihat isu-isu tu hanya kadang-kadang kita bagi fakta pun kadang tak betul. Kita lagi suka yang lebih catchy. Isu-isu politik terkini. Itu pun menunjukkan kata tadi kata nak jadi matang. Tapi tak matang pun. Kan? And then keterbukaan ni macam mana kita nak kan? Kalau kita diminta untuk mungkin dia ada side minta kita diminta untuk bersikap terbuka, buka mata tengok sebagainya. Tetapi dia ada side nak tengok tak? Dia taklah macam ni. Sebab itu dia masih lagi menggunakan sentimen-sentimen lama. Kan politik contohnya macam character assassination kan, pembunuhan karakter-karakter politik berlaku dalam kempen pilihan raya. Kan even sebelum ni pun dah mula dah. Sekarang ni pun dah mula dah start dah. So masih berlega. So permainan ni sebenarnya kalau kita tengok, yalah mungkin di negara maju pun ada tapi tak sedahsyat di Malaysia lah. So doktor macam contoh kan, dulu waktu sebelum PRU14 orang kata tentang YMDB kan. Sekarang ni pula ada isu-isu yang dah berbangkit sekarang yang mungkin adakah sebenarnya itu sebagai satu perkara yang patut rakyat tengok ke macam mana doktor? Adakah dia patut influence with those kind of things? Tu kalau mengikut current situation sekarang ni, kalau ayat itu memperjuangkan rakyat, itu ayat yang memang biasa kita dengar dalam mana-mana kempen, kan mendahulukan rakyat dan sebagainya. Tetapi kalau benar kita mendahulukan rakyat, isu yang sepatut kita utamakan ialah membangunkan negara. Kita membangun kembali negara selepas PKP dan sebagainya, COVID-19 whatsoever. Kita membangunkan negara kembali, bukan mencari permusuhan, bukan mencari masalah. Contoh even perdebatan yang kita tengok yang baru-baru dilakukan oleh kita punya former Prime Minister dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun kita melihat benda itu seharusnya mencari solution kan. Saya lebih suka praktikal bila kita ada masalah kita solve the problem, bukan mengungkit cerita-cerita lama yang pernah buat salah ni sepatutnya kita dalam keadaan genting. So situasi sepatut kita uruskan adalah menguruskan masalah itu kan, bukan menceritakan masalah tu balik. Cerita balik kan. Bagus untuk kita cerita kita sebagai satu orang pengajaran, lesson postmortem lesson pun nama postmortem betul lah. Tapi ialah kita dah we found the mistake, tapi kenapa kita nak ulang-ulang balik kan. Tapi dalam keadaan sekarang mungkin itu permainan politik lah. Balik tadi sosialisasi politik itu standard. Tetapi dari sudut kepentingan pada negara, kepentingan pada rakyat, adakah isu yang dispin itu berbaloi tak kita perjuangkan? Berbaloi tak dalam keadaan ekonomi sekarang yang makin merundum, rakyat makin bunuh diri ramai kan, macam-macam perangai pun ada dekat media sosial kan. Dah timbul isu-isu dan sebagainya. Itu kerana stres sebenarnya. Dalam sosioekonomi kita dah jadi stres. Rakyat dalam keadaan yang pressure sebenarnya. Pressure kan dengan benda jadi salah. Politiknya dia macam ni kan. Company-nya macam ni, syarikatnya kan, ekonominya macam ni. So bila politik tidak stabil, dasar ekonomi pun tidak cantik. Bila tidak cantik, dia membawa kesan pada rakyat dan juga pada imej negara di mata dunia sebenarnya. So ini adalah harus kita fokuskan. Macam mana nak selesai masalah ni? Bukan kita ialah bermain dengan isu-isu yang mungkin isu tu untuk menonjolkan tentang integriti, transparent dan sebagainya. Tetapi adakah ini prioriti atau tidak? Itu sebenarnya kita kena fikirkan. Macam doktor cakap tadi, bila orang kata nak buka luka-luka lama doktor. Orang sekarang tengah nak ubat kan. Orang tengah nak contoh kita pergi kat klinik, jumpa doktor, bukan doktor Jazimin lah doktor pakar, doktor kesihatan lah. Saya doktor hati kan. Doktor hati betul lah tu. Sebab memang banyak cerita lah dengar dulu tak ada gurau. Dia macam pergi kat klinik nak jahit luka. Doktor takkan tanya kenapa kenapa buat benda tu sampai ke begitu luka, apa jadi macam tu semua. Dia terus akan datang, okey, ini ubatnya, saya jahit, ni ubat selepas ni supaya tak ada side effect dan sebagainya. Betul. So sekarang ni apa yang kita kena cari adalah solusi kepada permasalahan yang mungkin dah ada. Dan juga tapi apa pandangan doktor pula kan, bila orang kata baru-baru ni kan ada isu yang hangat diperkatakan, padahal
Pakatan Harapan, Said Saddiq, Liu Chintong dulu pernah dalam kerajaan dan pernah ada kuasa ke atas projek-projek yang mungkin diperkatakan tak ada lah, batal lah, hilang lah kapal apa semua. Tapi sekarang baru dia nak bercakap pasal benda tu. Apa pandangan tu? Berbalik pada politik integriti lah. Maknanya kalau dulu asas perjuangannya untuk mengintegritikan kerajaan ataupun merakyatkan kerajaan dan sebagainya. Tetapi bila isu politik tu kata orang macam apa, mungkin terkena batang hidung sendirilah ataupun mungkin ada pada ketika itu, kenapa tidak ditonjolkan lebih awal? Seharusnya mereka bercakap profesional lah. So kalau betul-betul berpegang pada prinsip politik integriti ni, saya suka menggunakan politik integriti lah. Seharusnya benda ni kalau you salah lah, betul-betul lah. Kena tunjuk lah, kena tunjuk. Kan jangan mendiamkan diri. Kan sampai isu jadi besar. Dan isu ni dia konsekuensi dia bukan setakat level politik dalaman Malaysia je. Sebab dia dah pergi jauh dah. So, bila orang luar tengok Malaysia ni isu kapal pun tak settle lagi. Kan pasal isu so macam mana kita nak bawa duit kat Malaysia ni? How we going to bring all the money to Malaysia, to this country? Nak buka kilang, nak buat peluang-peluang pekerjaan baru, investment. Takut. Betul. Cakap, adakah isu yang kita spin sekarang ni berbaloi untuk kita berbincangkan? Saya faham dalam konteks integriti, ini yang kita perjuangkan tentang penyelewengan dan sebagainya. Transparansi kan. Tetapi balik tadi, sebut tentang transparansi, adakah itu pada ketika itu, macam tadi Menteri disebut tadi, adakah mereka pun transparent dalam memperjuangkan isu? Betul. Ataupun membetulkan, bila kata nak buat rectification, harus betul-betul lah. Jangan, bila sendiri punya tak apa, bila orang lain tak boleh. Ini tak boleh lah, tak adil. Betul. So, doktor, saya dengar cerita macam doktor ada girlfriend banyak kat embassy kat seluruh Malaysia ni. Mestilah bukan girlfriend, apa kawan-kawan. Girlfriend juga lah. Kawan perempuan. Kawan perempuan. Ada. Yang selalu ada buat lawatan ke embassy kan. Doktor, ada perkongsian ke from that side? Apa pandangan embassy ni pada Malaysia? Kalau berdasarkanlah pengalaman-pengalaman lepas, kebanyakan negara-negara yang bersahabat dengan negara kita, diplomatic relationship ni memang mereka sangat kritikal dan sangat mengutamakan situasi politik negara kita. Walaupun sekecil-kecil benda, walaupun demonstrasi biasa dibuat di jalan tar yang menjadi hebat-hebat ni pun, mereka sangat kritikal. Bila ada je satu demonstrasi walaupun kecil sekalipun, walaupun mahasiswa turun, yes, mereka akan dapat call. Call tadi semua investor daripada negara mereka akan call sana call. Dia akan sibuk pada hari yang sama, akan sibuk. Ataupun tarikh dah keluar pun dia akan sibuk dah. Dia orang akan sangat sibuk sebab dia kata dia risau. Kalau anything happen, sebab dia tahu dia orang ni biasalah dengan negara-negara di Timur Tengah, negara-negara di Europe dan sebagainya. Protes ni bukan protes biasa sebab dia akan bawa benda-benda lain. So mereka sangat risau. So mereka menunggu saja. Kalau betul protes ni besar dan isu ni prolong dan sebagainya, pull out. Dia akan pull out dia punya capital, investment dia akan tarik. Dia takut. Kan, sebab dia kata baik cari tempat. Okey, ambil contoh lah antara negara yang saya bawa sudah lawati lah Jadi antaranya sharing session kita buat adalah Venezuela lah Venezuela ni dia quite surprised. Kenapa you datang tempat kita orang? Padahal dia orang sebetulnya we should learn from you. You want to from no, we should learn from you kan. Sebab you a very small country tapi you dengan sumber minyak yang sedikit, 40% for national income. Tapi Venezuela masa tu 90% national income dia daripada minyak. Tapi kita tak boleh ada KLCC macam you punya. Dia macam quite surprise. Dia tak boleh ada macam Malaysia punya free service klinik dah apa. Dia tak boleh. Dia kata macam minyak dia banyak Tapi pada ketika itu Venezuela dia tahun berapa tu? 2016, 2015 macam tu lah. Sebelum yang berlaku sekarang lah. Dia kata negara dia mengamalkan negara kebajikan pada ketika itu. Dia meletakkan semua 90% daripada hasil minyak negara kepada kebajikan rakyat. Hospital percuma, pendidikan percuma, everything for free. Tiba-tiba minyak jatuh. Kan, dia tidak ada investment lain daripada 90% tadi. Malaysia tak. Walaupun 40%, kita invest kat tourism, invest kat company, enhance IKS, agriculture. So, bila minyak kita jatuh, kita boleh survive dengan benda-benda lain. Kan, ada capital kita boleh maintain. Kan, tetapi Venezuela tak. Kan, saya tak adalah kita rasa nak berat. So our leader is quite brilliant at that time. Kan, saya nak kata macam tu, cakap tapi betul lah kan. Yes. Dan dia letakkan bila minyak jatuh, agensi kerajaan hancur. Kan, yelah minyak jatuh, duit tak ada, nak ada duit tak ada, habis.
kan. So tak tahu apa jadi pada negara pada ketika itu. Dia kata kita buat mistake yang sangat besar. Kan you actually macam you put all the eggs in one basket lah, bila jatuh habis semua. Patut you letak sana sikit, tak sini sikit. Dia analogi Dia begitulah. tak diversify dia punya ni lah. So dia tak ada macam sebab tadi isu tadi memenuhi kebajikan rakyat. Betul. Sebab itu bila isu kita persoalkan, kita berbahas soal tentang subsidi minyak, kan, pengagihan, kenapa kita tak produce ni, kita pakai, kita keluarkan, dan itu yang berlaku sebenarnya, kan. Kalau kita kita spend all those things, kan, memang kita tak ada perancangan, kan, all those government expenses ke sebagainya been funded by minyak punya duit, kan. So what will happen in the future, itu When kita dah minyak nampak. tak ada. Ini kita nampak Venezuela antara negara yang kesian lah. Saya tengok pada antara ini pengalaman dia sendiri. So dia kata sepatutnya before all this happen lah. So, Waktu negara tengah gemilang, terbilang. Dia kata Malaysia is quite very good, dia kata. Kan, you have very very good, brilliant leaders, dia kata. Ini zaman sebelum PRU14 kena ingat tu. Yes, before 2017 lah. Memang trip saya pun before 2017 lah, before pandemic and so on. So itu yang kita rasa macam quite proud tau. Kita rasa bangga bila orang luar cakap, negara kita bagus, kan. And then ada few things lagi lah yang di pihak-pihak kawan-kawan di luar negara yang berkongsi lah, kan, yang mana image Malaysia ni sangat baik sebenarnya. Tapi current saya tak pasti macam mana. They are very proud with Malaysia. Even pernah satu ketika ni eksklusif lah cerita, kan. One of my friend, dia ditahan di Afghanistan. Ada one of my friend, dia working for United Nations. UN. One of Malaysian lah, memang Malaysian, working kat United Nations punya office. And then all those Islamic military masa tu datang, dia masuk office, dia macam hijack lah. Hijack. And then sebab dia kata leaders dia kena tangkap, so dia minta hostage. You release kita punya leaders, baru kita lepaskan ni. So one of my friend ni kena tangkap. Dia kena tangkap, duduk pegang kepala, duduk, kan. Kan. Dia semua ni. Kan? Semua tengah ada pistol je ni. Sebab dia United Nations punya staff ni, dia all around the world, kan. Dia diversify. Nationality dia semua ada. macam. So dia tanya, seorang-seorang dia tanya daripada mana. Bila cakap Malaysia? So bila seorang ni kawan I ni, dia kata, you mana? Malaysia. Are you Muslim? Yes. Malaysia Muslim. Okay, balik sekarang. Dia lepas macam tu je. Kawan family kat rumah dah menangis lah. Menangis, ingat tak ada kepala kena potong. Tak boleh lepas lah. So maknanya image kita sangat bagus sebenarnya, kan. At that time ketika itu. Sebab itu pentingnya kita menjaga image kita di mata dunia, kan. Kita punya manage kita punya politik dalaman. Pentingnya kita manage our external foreign policy ni penting sebenarnya. Kita kan. Kita jangan cari gaduh dengan orang, kan. Bila kita terlalu kan, tak bijak dalam menguruskan negara, ini akan menjadi isu besar sebenarnya. Bila kita tak bijak menguruskan benda dalam rumah, keadaan huru-hara akan berlaku kat luar rumah juga. So macam doktor cakap tadi, kan, dia kira ibarat rumah kita, macam pencuri nampak rumah kita kosong, memang akan huru-hara lah keadaannya. Sebab tak ada orang nak mengendali, menjaga rumah dan sebagainya. So macam doktor cakap tadi tu, dari segi anak muda pula, doktor, umur 18 ni pula, apa kepentingan kestabilan negara ni, yang tadi tu doktor dah cerita pasal FDI dan sebagainya, tapi anak muda ni pula apa kena-mengenanya dengan anak muda? How do they translate? How do they understand that it's actually important for us? Okay. Kita tahu yang bakal undi muda ni, undi 18 ni telah pergi lebih jauh lah. Dan kita tengok, tapi even masa pilihan raya negeri di Johor dan di Melaka, dia tidak begitu menonjol sangat. Kalau ada calon muda yang menang pun, Parti Muda pun, mungkin tu indikator yang tidak berapa kuat, ataupun kita adil lah kalau kita kata memang dapat sokongan. Mungkin ada faktor-faktor lain lah, mungkin kerana because of pandemic, kan, because of mungkin juga rakyat ni dah letih dengan politik dan sebagainya. Tetapi indikator untuk menyokong pada ketika kemenangan Barisan Nasional itu agak kuat sentimennya, kerana mungkin ini kestabilan yang mereka inginkan selepas beberapa tahun dan sebelum ni. Maksudnya 22, itu yang mereka inginkan, 22 bulan keseksaan negara. So tu saya cakap lah, mungkin itu yang mereka perlukan sebenarnya, kan. Memang adalah berbagai analisis yang mengatakan faktor-faktor lain seperti orang tak nak mengundi dan sebagainya, tapi bukti kata Barisan Nasional menang tadi ketika itu. Itu
mana tak boleh argue lah benda tu kan. So kena kaji kenapa menang lah kan. Tak boleh kaji kenapa kalah. Kadang-kadang memang kita kena kaji kenapa kalah, tapi biasanya orang kalah akan cerita pasal kenapa dia kalah. Orang menang akan raikan kemenangan lah kan. So masing-masing lah. Cuma sudah pasti undi 18, kalau kita tengok negara-negara maju dah pergi jauh undi 18 ya, sebab dia buat perubahan. Cuma concern saya ni literacy dia terhadap politik. Orang muda umur 18 tahun ni dia faham tak politik Malaysia macam mana, proses itu kan, tentang apa, adun kan, tentang parliamentary system bagaimana paling kurang ya. Banyak juga yang kita beberapa statement-statement mengatakan perlukah kita pendidikan politik di sekolah, especially di secondary school kan, supaya mereka lebih matang. So perlukah kita buat kan. Tu dari sudut ketersediaan itulah yang saya ada concern lah. Tapi Ataupun sekarang doktor bila dah berlaku pindaan perlembagaan dah pun berlaku, dah diwartakan dan dah take into effect. So apa mungkin yang boleh dilakukan, atau apa mungkin yang anak-anak muda sekarang ni yang baru boleh mengundi, yang automatik berdaftar ni, apa yang diorang boleh lakukan untuk diorang faham apa baik untuk negara, apa buruk untuk negara, apa comparison dia yang mungkin doktor boleh outline kan. So basically mereka akan tengok pada parents kan, biasanya kan. Political inclination tengok pada siapa dengan dia dekat. Kalau mak ayah undi ni, dia akan jadi ni. Kalau color ni, dia akan jadi ni. Biasalah kan. Tapi untuk anak-anak muda yang umur 18, terutama sekali dah pergi menyambung pelajaran lah di universiti kan, mereka lebih mungkin sepatutnya lebih matang lah menilai. So untuk kata orang, saya sendiri cabarlah anak-anak muda kan pada umur 8 yang boleh mengundi sekarang ni kan, untuk bersikap matang dan mencari lebih knowledge tu. Ataupun mana kalau di pihak kerajaan mungkin SPR sendiri pun kena turun padang jugalah lepas ni. Kan, ataupun parti-parti politik kena bertanggungjawab untuk mendidik anak muda memahami apakah undi 18 ni sebenarnya. Ya, tetapi kena bersikap adil lah dalam proses itu. Kan, jangan inclination itu bawa ke satu arah aja. Kan, kena bersikap neutral sebab tidak adil untuk kita mendidik mereka untuk ialah untuk dieksploitasi tanpa asas dan sebagainya. At least mereka berfikir. Itu pada saya mudah aja, kalau parti politik itu betul, anak muda akan sokong. Kalau parti politik salah, dia tak akan sokong sebab dia faham. Tapi kalau masalahnya dia sendiri tak faham kan, kemudian dia daya-daya yang tak betul, ni akan merosakkan undi 18 tu. Maknanya rugi sebenarnya. So doktor, contohlah kalau orang soalan orang tanya tentang bahawa orang tanya nak pilih parti politik ataupun nak pilih calon. Apa mungkin nasihat doktor kat dia orang ni kan? Okey, dia nak tengok pilih geng yang lawa, yang baik, apa function apa semua, ataupun nak pilih orang dia je secara individu. Ini soalan ni macam tricky sikit lah. Tricky. Even kadang-kadang kita boleh salahkan ayam dengan telur dulu. Ayam ke telur kan. Betul macam kan? Kalau ini tak ada, ini pun tak ada. Kalau ini tak ada, ini pun tak ada. Dia kalau nature politiknya kita mengundi calon lah. Basically kita undi calon. Kan? Tetapi kalau calon itu dalam komponen yang tidak boleh membantu menstabilkan negara, kena fikirkan satu arah lain pula. Perlukah kita undi dia? Kerana platform yang dia pakai itu mungkin tidak sesuai ataupun tidak boleh pergi jauh. Kan? Sebab dia telah dibuktikan beberapa kegagalan dan sebagainya. Kalau calon tu mewakili platform yang bagus, yang pernah ada track record yang baik, yang mungkin buat ke depan, boleh kita undi calon tersebut. So dua-dua pun boleh. Both ways lah maksudnya. You nak undi calon atau nak undi parti. Tengok pada ni. Tapi untuk masa depan lebih baik, biasanya orang akan undi parti. Walaupun calon tu mungkin kita rasa tak berapa kenal ataupun ni kan. Tetapi parti yang besar ni biasa dia akan bawa yang lebih untuk masa depan lebih baik lah, sebab dia peringkat pusat ni polisi tu penting untuk membentuk hala tuju negara sebenarnya. Tapi yang itu kerja parti politik. Dia kena turun padang, explain. Walaupun calon dia mungkin tak nampak kredibel, tetapi dia boleh memberi kefahaman anak muda, this is our candidates yang bagus dan sebagainya. Ya, tetapi doktor, mungkin satu point mungkin doktor boleh terangkan yang lebih doktor kan, tentang apabila kita cakap pasal dasar-dasar, sebab parti politik ini akan pertandingkan pemimpin-pemimpin wakil rakyat kan, orang-orang yang wakil lah, orang-orang yang akan wakil rakyat kat satu kawasan untuk berbincang tentang polisi negara ataupun polisi negeri lah kan. So in that sense, nak kata pasal numbers is what's going to make the change. Kalau seorang bercakap dalam dewan tu, takkan berlaku perubahan tu, betul ke doktor? Betul lah sebenarnya.
Macam tu lah. majoriti lah kan, two-third majoriti kan. Kalau maksudnya dalam konteks parlimen lah. Betul. Ya, sebab itu pentingnya sokongan kepada parti politik sebenarnya. Jadi bila sebut tadi, mungkin Saudara Iman cuba bawa kaitan ni antara undi calon ke undi parti. Kan? So kalau dalam konteks pendidikan politik, anak mungkin boleh faham, memang kena ada kerusi yang banyak dalam parlimen untuk membawa perubahan yang besar. Two-third majority kena bersetuju kan untuk dapat sokongan, ada usul dan akan bersetuju membawa membentangkan dasar-dasar lebih baik lah. Kalau terlalu sikit kan, dia jadi kata orang harimau tidik tapi tak ada taring, ataupun serigala yang tak ada kuku kan, gigit pun tumpul, tak ada apa. So tak ada apa, tak ada efek pun kan, nampak macam enggak. Kita tak nak yang macam tu. Kita kena ada parti politik yang strong ataupun coalition government yang strong supaya boleh bawa perubahan dasar itu. Kalau tidak sama aja. Sebab itu saya sarankan juga anak muda yang di 18 ni, dia memang kena tahu sikit lah kan, dan tapi jangan pula terlalu terpengaruh dan bergantung pada isu kan. Sebab ini pun akan jadi sebab memang dia ada dua, antara baik dan buruk aja undi 18 ni kan. Maknanya kalau gagal kita mendidik anak muda, educate mereka faham pasal politik dan isu semasa, habis. Tapi kalau mereka faham, bagus kan untuk buat perubahan, sebab undi ni besar sebenarnya 18 ni. Tetapi itulah tadi, landscape kita berbeza lah kalau kita nak compare dengan negara maju, sebab mereka dah pergi jauh dah daripada kita. Kita baru bermula. Sebab itu kita berharap agar pihak-pihak tertentu dalam politik ni, tak kisahlah bangkang kerajaan, mereka bersikap matang dan bersikap profesional kan. So jangan purely menggunakan anak muda untuk menjual isu-isu kan, menjual perkasakan anak muda. Memperkasakan. Macam tadilah, kita nak solve problem kestabilan politik kan, kita bagi input yang baik kan. Tapi bermain dengan isu-isu yang tak sepatutnya, itu sebenarnya nak menguntungkan setengah pihak. So saya rasa itu tidak profesional sebenarnya kan. Sedangkan anak muda ni dia ambil masa sikit. Dan saya yakin anak muda bukan semua yang berminat dengan politik kan. Bila politik dia dah menyampah dah. Politik tak habis, bosan, baik pergi buat jadi rider, buat makan, buat duit, contoh kan. Ataupun itu satu hal juga pergi buat benda lain. Sebab itu baru ni statistik enrollment untuk universiti kan merosot kan, tak sampai pun 80 kan. Sebab mereka berminat dengan bidang-bidang lain yang mungkin tak perlukan higher qualification. Macam tadi gig ekonomi kan. Kan you jadi YouTuber pun boleh buat duit, you jadi influencer boleh buat duit kan, boleh buat review. So macam sijil ni qualification dah jadi secondary lah, second, third kan, dah tak jadi priority kan. Ini cabaran. Sebab itu hopefully undi 18 ni seharusnya menjadi satu game changer lah kan. Patutnya kepada anak-anak muda dan kepada kerajaan sendiri lah kan. Sebab kalau yang penting tu anak-anak muda umur 18 kena turun padang ambil tahu cakna, ataupun mungkin kalau dia orang tak turun, kita pergi turun jumpa dia kan. Ataupun mungkin dia diperlukan ruang-ruang dan platform lah kan. Sebab sekarang ni ruang anak muda tadi dia nampak dah lain lah kan. Kalau kita tahu dalam generasi baru, mungkin media sosial lah kan, ataupun tadi influencer, gamer, TikTokers, dia dah fokus tu berbeza dengan kita lah. So ini cabaran lah. So saya berharap juga lah kalau undi 18 ni anak muda ni, kita tak paksa orang jadi matang kan. Tapi at least kita bagi kesedaran lah kan. Kalau tak mengundi apa jadi? You masa depan you yang tentukan. Even you tak turun sekali, you kata boycott, I tak minat politik lah kan, I tak nak cara lah, I 18, I kena masih budak lagi. Itu cerita dulu, dah habis lah. Sekarang ni sekarang dah jadi undang-undang. Akta you kena turun padang. Kuasa you dah dapat dah. Dah dapat dah. So jangan salahkan orang lain kalau negara tak maju. You tak ada peluang pekerjaan kan. Sebab itu pentingnya you turun untuk memilih, mengundi. Kalau tak mengundi, masalah lah. Doktor, saya suka apa yang doktor cakap ni. Cuba doktor cakap sikit kat diorang ni, fahamkan diorang sebenarnya apa kaitan undi wakil rakyat dengan masa depan diorang. Sebab diorang kata macam tak ada guna pun undi orang ni. Tak ada suara pun saya disampaikan kalau ikut demokrasi kan. Cuba boleh doktor kaitkan. Okey. Andai katalah kan kita dapat calon yang quite miserable, malam lah kan, ataupun macam tak lego, ni je kan, tak boleh go ke, ataupun tak relevan sangat lah dalam dia punya community tu. Tetapi you kena turun mengundi juga kan, sebab mereka membawa kerusi parti politik atau kerusi politik kerajaan. We call it as participation politik lah. Maksudnya bila kita mengundi satu calon,
walaupun tak suka dia, kita tak ada buat perubahan, tapi kerusi dia tu mampu membawa perubahan. Hmm. Dia mampu membawa perubahan kepada keputusan two-third majority dalam parlimen. Hmm. Kata saya tak minat lah sebab saya kenal dia, tengok tak ada apa pun, tak handsome pun, tua kan, buncit sikit, contoh lah. Kan? So saya rasa saya better macam handsome, contoh kan. So saya tak pilih dia kan. Tapi kalau yang handsome, dia Ideologi dia ideologi menghancurkan berbeza negara. dan mungkin tidak sesuai pada negara dan tak boleh pergi jauh kan. Mungkin you kena pilih calon yang mungkin walaupun berusia ataupun mungkin kita tak nampak dia tu nampak macam, tapi dia mungkin senior dalam politik. Kita kena undi juga. Itu memang cara dia sebab kita perlu nampak masa depan. Perlunya kalau kita melihat tampak macam tak hebat ni kan, tetapi kerusi itu perlu ada. Perlu menang pada satu kawasan untuk memastikan dasar itu berjaya dalam two-third majority di dalam Dewan Parlimen, Dewan Rakyat especially. Okay, Doktor, menangkan masa pun dah sangat kesuntukan sekarang ni. Mungkin satu pun yang saya rasa sangat penting tu undi 18, kawan-kawan kita, kawan-kawan saya sekarang ni tengah tengok ni, untuk fahamkan sebenarnya orang selalu kata politician, orang politik ni come and go, datang dan pergi. Tapi parti politik tu kekal, prinsip-prinsipnya berdasarkan perlembagaan parti tu tetap kekal. Yes. Jadi apa mungkin Doktor boleh sharekan dengan diorang ni tentang perkara tersebut? Okey, ini ada kaitan dengan ni ke? Macam like kalau Ada kaitan dengan akta yang diluluskan baru ni ke? bukan pindaan tu. Okay, Dia macam kalau like kita perjuangan ataupun ideologi sebuah parti itu akan kekal. Orang dia mungkin berbeza, pembawakan cara mungkin berbeza. Tapi apa yang kekal tu tetap di situ. Yes. Okey, memang seharusnya begitulah. Kita faham parti politik ni dia platform perjuangan kan. Kalau saya bercakap seorang-seorang ataupun saya tak melakukan tindakan dalam mengundi, saya tak boleh buat apa perubahan pun. Kan? So kita kena cari platform yang boleh menyalurkan pandangan ataupun platform yang boleh membawa perubahan pada dasar. That's why kita nak tak nak pun kena tahu pasal politik, kena pergi mengundi. Kan? Mengundilah parti politik kan. Maksudnya ialah kita tahu kalau undi dia besok dia keluar pun tak ada, tak semesti juga kan. Kalau dia menang di satu kawasan, kerusi itu masih kekal dan masih mampu memberi contribution besar kepada perubahan dasar di peringkat kerajaan. So dan parti politik itu biasanya konsisten. Dia biasa konsisten. Tak apalah calon tukar-tukar, melompat-lompat dan sebagainya. Itu biasa kan. Dah jadi trend sekarang kan. Atas baru pun dah ada pindaan dan sebagainya. Betul. So tapi yang penting objektif parti, perjuangan parti, manifesto tu je kekal. Kekal itu perlu kita faham dan kita kena tengok. Kita kena sokong mana-mana parti yang stable, yang boleh membawa pada perubahan, yang boleh menyantuni rakyat dengan lebih baik. Yang penting tu track record tu kan. Sebab tu bila kita faham track record, macam mana kita rasa happy dan rasa gembira dan hidup sejahtera, itu penting untuk kita menilai kan. Kita jangan, saya faham dalam konteks ni kita we call it as a new politik baru. Kita nilai calon based on performance kan. Tetapi kalau calon baru kan, calon yang lama dia walaupun tak perform, tapi at least ada perubahan dia boleh bawa, it's still okay je lagi. Tak ada masalah pada saya. Kan? Sebab manusia mesti berubah. Betul. Tapi kita faham parti politik yang diwakilinya itu Betul. mampu membawa perubahan. Itu penting sebenarnya. Betul. Kan? Tapi kalau duduk dalam platform yang salah, tak jadi juga. Betul. Macam you nak kejar you nak bawa kereta laju, tapi you duduk dalam kereta kancil, contohlah. Saya bukan kata downgrade kancil, tak. Saya pun pakai kancil dengan mak saya pakai kan. Kancil turbo. Tapi you duduk dalam Myvi ataupun you modified kancil lah kan. Tukar engine MERS dan sebagainya kan. Itu you mesti tekan minyak dia pergi jauh. Maksudnya you nak bawa perubahan, you mesti duduk dalam platform yang betul. Sama juga calon kan ataupun kita mengundi parti. You undi parti salah, you takkan buat perubahan pergi jauh. Ataupun parti yang memang bermasalah. Atau you duduk dalam parti yang memang nampak track record kemajuan dia ataupun track record yang bagus, tidak ada masalah untuk kita terus mengundi. Betul. Sangat-sangat setuju dengan doktor. Dan juga saya rasa doktor, satu benda yang mungkin kita boleh faham sama-sama adalah dulu orang kata cubalah bagi peluang. Bagilah cubalah sekali ini. So dah bagi belum? Dah bagi. Kan dah ada. Sekarang ni tak ada satu parti pun yang tak boleh cakap dia tak pernah merasa kerajaan, betul? Semua parti dah rasa jadi kerajaan. Menarik sebab dia tradition politik dia aman satu, and then
even Singapura tak pernah bertukar kerajaan. Walaupun saya tahu ramai orang dekat Malaysia ni suka sangat puji Singapura. Singapura bagus, bagus, bagus. You dengan jumlah community yang kecil, composition tak ada masalah je boleh. Kan? Tapi cuba you tanya Singapura sendiri. You Dia tak tanya suka. sendiri. Kan? Orang tua pun kerja lagi cuci pinggan. Kan? Sebab hidup dia tak harmoni dan tidak ada welfare yang betul-betul dijaga lah kan. Sebab dia nampak terlalu ni. Ya. Tetapi dengan negara kita ini, walaupun macam ni, kita pun dah merasa dah kan transitional politik. Itu dah fulfill dah requirement demokrasi, dah cantik dah. Kan, dah keterbukaan beberapa tempat. Tapi kita tak boleh buat sekaligus. Keterbukaan macam liberal demokrasi di barat, kan, mereka lain. Mereka tidak ada isu 153. Mereka tidak ada isu perkara 152, perkara 18, 184. Dia tak ada. Berbeza. Itu kata tadi, menilai politik Malaysia kena menilai pada susu galuh ataupun landscape politik kita. Structure. Kita tak boleh melihat pukul rata macam tu. Kan, kenapa tak buat undi popular? Kenapa mesti lagi undi kepada kota tadi kan, ikut geographical system. Kan? Sebab negara kita macam mana? Kita tak boleh ikut totally macam US, go for undi popular. Kan, sebab culture dia berbeza. Hari ni Demokrat, besok Republican, bertukar. Kan, kita berbeza-beza. Kan, parti politik kita ada agenda-agenda dia. Ya, itu memang, even saya pun pernah menemu ramah lah beberapa orang yang agak terkenal dalam politik di negara ini during my PhD lah. Memang saya biasa jumpa. Dia sendiri mengaku. Mungkin dia tak cakap kat media sebab dia tahu dia perlukan dapat sokongan. Tapi dia mengaku actually Malaysia ni politik ataupun you nak bawa, nak menang dalam, nak berjaya dalam politik pun, you kena ada orang support you dengan kaum sebenarnya macam tu. Adalah ya apa kata orang prominent scholars lah. Dia bukan scholars pun, dia politician yang prominent. Politician lah. Dia memang cakap, dia kata yes, you need all the support from your races lah kan. Dia kata from your race lah. Actually dia kata kena support. Kan, itu dalam konteks yang Malaysia lah. Kan, maksudnya masih lagi memerlukan apa, mengikut pada susu galuh sejarah juga. Kan, mungkin you boleh jadi parti politik untuk untuk semua orang kan. Tetapi kalau perjuangan you tak ni, you takkan dapat support. Ini sama juga sebab dia kalau berlaku di negara-negara yang lain kan, memang dia akan bergaduh. Bergaduh dia akan berlaku pada pertumpahan darah yang sangat teruk. So kita ni boleh maintain lagi lah. Kita ada fasa-fasa yang menyedihkan tu. Tapi kita dah selesai dah benda tu. So kita moving towards kepada kemajuan. Itu tak perlu mungkin membincangkan perkara-perkara yang mungkin diviralkan, perkara-perkara yang mungkin sensasi untuk politik mileage kan, tapi baik fokus pada pembangunan negara. Kita bersatu selepas PKP, selepas COVID, kita bantu negara untuk membangunkan negara kan. Criticize yang mungkin destruktif lah, yang tidak membangun ini kan, tukar jadi konstruktif lah. Lebih membina kritikan itu untuk bangun dengan negara. Sebab kadang-kadang kita baca komen pun Allah kan, meruntun jiwa kan, mengganggu emosi kan, mengherdik, menghina, itu macam tidak ada adab kan. Adakah bahasa akademik atau bahasa ilmiah itu, bahasa menegur itu mesti bahasa yang kasar kan. Itu bukan adat orang adat timur sebenarnya kan, kena berlapik kan. Tapi yalah, itu masing-masing lah membawakan, itu masing-masing. So macam tu, makna percaturan politik ataupun sosialisasi politik itu harus bersantun. Kan, baru macam harmoni. Bila orang luar tengok, oh kita Malaysia gaduh politik macam ni okey. So aku letak duit sini pun okey. Investment. Tapi fitnah sana, fitnah sini, cucuk sana, cucuk sini kan, buat benda yang terlalu ni, akhirnya orang takut. Betul. Berbalik pada tadi lah kan. Saya suka sangat apa doktor dah cakap sebentar tadi, iaitu mengenai cara bergaduh pun, cara tidak bersefahaman pun kena ada adab dia. Di mana kita dah tengok sejarah juga, mulanya kehancuran negara, mula kehancuran tempat kita ini yang dikatakan sebagai tanah air adalah bermula dengan perpecahan dalaman itu sendiri. So kita sebagai rakyat Malaysia patutnya bersatu padu untuk membangunkan semula negara untuk kemaslahatan kita bersama. Keluarga Malaysia lah dikatakan doktor. Keluarga Malaysia. InsyaAllah doktor. Kita pernah sampai ke penghujung kita punya segmen, dan mungkin doktor nak berikan kata-kata akhir terutamanya kepada anak-anak muda yang baru automatik mendaftar mengundi, yang baru ada peluang, yang baru mendapat kuasa, dan betapa pentingnya kuasa ni. So silakan doktor, kat kamera sebelah sini doktor. Oh, sini. Okay. Ni sebenarnya sepanjang ni kamera ni berjalan doktor. Berjalan. Okey. So harapan saya lah pada anak muda yang mempunyai kuasa untuk merubah masa depan anda semualah. Undi 18 ni sangat penting sebenarnya. Kita tengok negara-negara maju pun mereka dah start 16, 18, paling rendah 16 saya pernah jumpa lah. So tetapi mereka matang dalam buat keputusan. Itu memang kita tak dafikan lah. Tapi mungkin prosesnya panjang lah. Transition nak bawa anak muda mula 18 ni menjadi pengundi yang baik, pengundi yang memahami masalah negara,
mungkin memakan masa lah. Tetapi kita menuju ke arah itu. Untuk anak muda yang berusia 18 tahun ke atas yang boleh mengundi automatik ni, kan, persiapkan diri anda dengan maklumat-maklumat, dengan ilmu agar mereka lebih faham hak mereka. Kan? Sebab kalau kita bina satu kapal besar sekalipun, canggih, tapi orang yang tak tahu nak operate macam mana pun tak guna juga. Kita capai kemajuan besar-besar pun, tapi rakyat bersikap ke belakang lagi, kan? Yang bersikap Cari cerita sensasi. sensasi yang tidak matang dalam berpolitik ataupun mungkin sembrono dalam tindakan, so useless. Tidak ada gunanya kita ada kuasa mengundi tersebut. Kita bina kapal cantik tapi tak tahu nak bawa kapal, tak guna juga. Kan, bina negara cantik tapi merosakkan negara, tidak ada guna juga. Itu saja. Terima kasih Desai. Baik, terima kasih Dr. Jamzi bin Zakaria. Pada saya itu sangat mendalam dan juga saya seronoklah dapat bersama dengan doktor dengan perbincangan tentang girlfriend beliau. Silap. Tentang kawan-kawan. Sikit je lah. Yang lebih banyak kepada impak kepada negara dan betapa pentingnya anak muda. Undi 18 ni terutamanya kepada Turun masa pandang. depan negara. So, turun pandang, laksanakan tanggungjawab dan kuasa anda. Bukan senang nak dapat kuasa ya, doktor. Betul. InsyaAllah itu saja daripada kami di Mantul Babe yang dibawakan khas kepada anda oleh Komunikasi Barisan Nasional. Kita buat sekali lagi last doktor Mantul Babe. Okey. Terima kasih daripada kami Mantul Babe. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.